Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikan resepi kek karamel yang sangat lembut dan gebu. Kek ni mempunyai 3 lapisan iaitu kek, puding dan karamel. Pada anda di rumah, bolehlah cuba resepi ni. Sangat mudah disediakan dan rasanya yang sangat sedap serta teksturnya yang sangat lembut dan gebu pasti menjadi pilihan anda di rumah. Mula-mula kita buat karamelnya dulu. Masukkan sedikit gula ke dalam loyang dan saya akan masak di atas dapur sehingga gula ni bertukar menjadi keperang-perangan. Masak karamel ni menggunakan api yang paling kecil ya, supaya gula ni tak mudah hangus. Bila gula dah keperangan seperti ni, bolehlah tutupkan api. Dan lenggangkan loyang ni supaya gula karamel ni rata di sekeliling loyang. Bila dah rata, sejukkan dan ketepikan dahulu. Untuk buat pudingnya pula, ambil 3 biji kuning telur dan masukkan ke dalam bekas. Yang bahagian putih telurnya kita asingkan ya. Putih telur yang diasingkan ni untuk kita buat mereng nanti. Kemudian campurkan 4 biji telur lagi, putih dan kuning sekali. Kacau telur ni sehingga sebati. Bila dah sebati, masukkan 1 cawan susu full cream. Dan masukkan 3/4 cawan susu pekat. Masukkan juga setengah sudu kecil esen vanila. Kacau sehingga sebati. Bila dah sebati, bolehlah ketepikan dahulu. Kemudian kita buat lapisan keknya pula. Ambil 3 biji kuning telur, masukkan ke dalam bekas. Bahagian putih telurnya kita asingkan ya. Putih telur yang diasingkan ni untuk buat mereng nanti. Masukkan setengah cawan gula halus dan 1/4 cawan minyak jagung, setengah cawan susu full cream dan setengah sudu kecil esen vanila. Pukul sehingga gula larut. Bila gula dah larut, bolehlah masukkan 1,5 cawan tepung gandum. Dan 1 sudu besar serbuk penaik. Tepung gandum dan serbuk penaik ni diayak bersama ya. Kikiskan adunan ni di bahagian tepi supaya adunan ni sekata bila dipukul nanti. Pukul lagi adunan ni sehingga sebati. Bila adunan dah sebati, bolehlah diketepikan dulu. Sekarang kita pukul merengnya pula. Masukkan 3 biji putih telur yang diasingkan dari puding tadi. Dan masukkan 3 biji putih telur yang diasingkan dari adunan kek tadi. Pukul putih telur ni sehingga berbuih. Kemudian masukkan 3/4 cawan gula halus. Masukkan sedikit demi sedikit ya. Pukul putih telur ni menggunakan kelajuan yang tinggi ya.
Pastikan putih telur ni dipukul sehingga kembang dan bertanduk. Barulah kek akan kembang dan gebu bila dah masak nanti. Bila dah bertanduk macam ni dan tak jatuh, barulah boleh dicampurkan dengan adunan kek tadi. Masukkan sedikit meringue ke dalam adunan kek. Kauk balikkan adunan ni dari bawah ke atas secara perlahan-lahan hingga sebati. Campurkan meringue sedikit lagi. Dan kauk balikkan sehingga sebati. Bila adunan dah sebati, bahagikan adunan ni kepada dua bahagian. Satu bahagian ni saya letakkan pewarna merah jambu. Kacau adunan yang diwarnakan ni secara perlahan-lahan sehingga sebati. Bila dah sebati, bolehlah diketepikan dahulu. Kemudian, ambil karamel yang mula-mula kita masak tadi. Kalau anda guna loyang bulat yang ada sambungan seperti ni, sebaik-baiknya loyang ni dibalut dengan aluminium foil. Cara ni untuk mengelakkan air masuk di bahagian penyambungan loyang tu. Sebab kek ni nanti kita akan bakar secara water bath. Jadi kita tak naklah air masuk di bahagian yang disambung tu. Tapis adunan puding ni di atas karamel. Kemudian, tuangkan adunan merah jambu ke atas puding. Jangan risau ya, adunan ni tak akan tenggelam atau bercampur ke dalam puding. Disebabkan meringue yang banyak di dalam adunan menjadikan ianya ringan dan terapung di atas puding. Untuk setiap lapisan, mula dari warna merah jambu, saya letakkan 5 sudu besar. Dan untuk lapisan kedua yang terakhir, saya letakkan 2 sudu besar. Dan untuk lapisan akhir sekali, saya letakkan 1 sudu besar. Sediakan loyang yang lebih besar dan masukkan loyang kek ke dalam loyang tu. Tuangkan air panas 1/2 dari aras loyang. Bakar secara water bath pada suhu 160 darjah Celsius selama 50 minit menggunakan api bawah sahaja. Setelah 50 minit, bakar lagi pada suhu 140 darjah Celsius selama 20 minit menggunakan api atas dan bawah. Bila kek dah masak, bolehlah cucukkan bahagian tengah kek menggunakan lidi. Kalau lidi tu bersih, itu tandanya kek dah masak. Bolehlah keluarkan kek dari oven. Biarkan kek ni sejuk selama 40 minit sebelum dipotong. Bila kek dah sejuk, kikiskan bahagian tepi kek menggunakan pisau secara perlahan-lahan. Pastikan kikis bahagian tepi kek ni sampai ke dasar ya, supaya mudah dikeluarkan nanti. Dan terbalikkan kek ni ke atas pinggan. Untuk potongan kek ni, pastikan gunakan pisau yang tajam ya, barulah dapat hasil potongan kek yang halus dan licin nanti. Kek ni antara kegemaran keluarga saya. Kalau saya buat memang tak sempat simpan lama. Rasanya sangat sedap dan tekstur keknya yang sangat lembut dan gebu pasti menjadi pilihan keluarga.
Pada anda di rumah yang tak tahu nak masak apa, bolehlah cuba resepi ni. Sangat mudah disediakan dan hasilnya pasti tak membuatkan anda kecewa. Okey, untuk perkongsian kali ni, kalau anda suka dengan resepi ni, jangan lupa tekan like, subscribe dan share untuk perkongsian resepi di masa akan datang. Okey, bye.